Ustaz Hashim. Boleh kita mula ke, Ustaz? Boleh ya? Boleh. Ustaz Hashim, Ustaz Hashim. Hashim, boleh kita mula ya? Ya, silakan. Dengar suara Ana dengar? Dengar. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa in qila hadha mushkilun min awjuh ahaduha annahu yalzamu ala hadha an yakuna at-taklifu bima la yutaq maqsudan ila iqa'ih fa innal muhaqqiqin ittafaqu ala jawazi dhalika wa in lam yaqa' فإن جوازه يستلزم صحة القصد إلى إيقاعه والقصد إلى إيقاع ما لا يمكن إيقاعه عبث فيلزم أن يكون القصد إلى الأمر بما لا يطاق عبثا وتجويز العبث على الله محال فكل ما يلزم عنه محال وذلك استلزام القصد إلى الإيقاع بخلاف ما إذا قلنا إن الأمر لا يستلزم القصد إلى الإيقاع فإنه لا يلزم منه محظور عقلي فوجب القول به والله أعلم. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل فيها لأحد شيئا. أما بعد، فخير ما أحييكم به تحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini, pada malam Arafah ini, kita sama-sama mendapat untuk teruskan pengajian kita dalam bacaan kitab Al-Muwafaqat karangan Abi Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah taala. Jadi pada pengajian yang lalu kita telah masuk dalam pasal menyatakan mengenai al-awamir wan nawahi dalam dalil-dalil syarak. Antaranya dari Al-Quran, yang mana awamir dan nawahi ini mempunyai beberapa fawaid atau usul berkenaan dengannya dan bagaimana kita nak berinteraksi dengan awamir yang ada dalam Al-Quran dan juga dalam sunnah Nabi SAW. Jadi pada pengajian yang lalu kita telah berhenti pada masalah yang kedua di mana Imam Syatibi membawakan kaedah pada kita bahawa setiap perintah yang ada dalam Al-Quran dan juga an-nahi yang ada dalam Al-Quran itu bermaksud di mana adanya qasad, adanya kehendak untuk mukallaf melakukan apa yang diperintahkan tersebut. Maknanya bila ada perintah, maksudnya mukallaf perlu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan tersebut, dan larangan adalah mukallaf itu meninggalkan larangan tersebut. Cuma di sini Imam Asy-Syatibi membawakan pada kita ada beberapa syubhah ataupun muskil yang ditimbulkan dalam beberapa wajah. Yang pertamanya dia kata mengenai apabila kita mengatakan bahawa syariat bila dia perintah, maksudnya dia suruh dan minta untuk dilakukan. Iqa' maknanya berlakunya perkara apa yang diperintahkan tersebut. Maka di sini dia kata akan membawa kepada taklif bima la yutaq. Dia akan bawa kepada satu perintah yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Kerana perintah itu
ada perintah-perintah yang manusia tak mampu untuk lakukan. Jadi kalau kita kata perintah itu maksudnya mesti kena lakukan, kena buat dan perkara tersebut berlaku, maka itu adalah ma la yutaq. Dan para muhaqqiqin telah bersepakat bahawa boleh berlaku perintah yang mana diperintahkan tetapi dia tidak berlaku. Makna perintah pada apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia itu satu perintah yang boleh ada dalam syarak. Cuma perkara tersebut dia tidak berlaku. Lam yaqa. Maka di sini menunjukkan yastalzimu, menunjukkan betul bahawa kehendak al-qasad ila iqa, berlakunya perkara yang diperintahkan tersebut, dan qasad ila iqa ma la yumkinu iqa'u, maka akan jadi satu perkara yang merintah tersebut, pemerintah bukan pemerintah, mana orang yang perintah ataupun siapa yang perintah itu dia perintah tetapi dia tak nak berlaku, maka akan menjadi abad, mana satu perkara yang sia-sia. Maksudnya kita tahu syarak dia tak nak, mana perintah satu perkara yang di luar kemampuan manusia, tapi dia perintah juga. Jadi menunjukkan ia adalah perkara yang sia-sia. Dia perintah tapi dia tak nak berlaku perkara tersebut. Yalzamu, maka di sini an yakuna al-qasd ila bima la yutaqu adatan. Jadi perkara yang diperintahkan yang tidak mampu dilakukan oleh manusia itu adalah satu perkara yang abad, yang sia-sia, yang tidak ada. Dan perkara ini kalau kita kata abad ini, sia-sia ni boleh berlaku pada Allah, maka ia perkara yang mustahil. Mana tak boleh kita kata Allah Ta'ala perintah pada manusia satu perkara yang abad, yang sia-sia. Hadha muhalun, mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka segala apa yang muhal bagi Allah Ta'ala, maka itu kita tidak boleh nisbahkan pada Allah Ta'ala. Maksud tak boleh kita kata syariat yang ingin memerintahkan manusia dengan satu perkara yang tidak mampu, kerana pemerintahan, bukan mana perintah itu mana tidak dimaksudkan untuk dilakukan. Maka oleh itu khulasah daripada muskil ini, kita kata bikhilaf ma idza qulna, maka dia nak beritahu bahawa kalau kita kata satu perintah itu tidak bermaksud la yastalzim, mana tidak wajib, makna ia hendak berlakunya perkara tersebut. Makna dia nak keluarkan pada kaedah tadi, makna bila ada amar tidak semestinya maksud berlakunya perkara tersebut. Kerana fa innahu la yalzam minhu mahdhurun syar'i. Bila kita kata begitu, maka tidaklah berlaku tadi perkara yang kita kata boleh, perkara yang mustahil berlaku pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fawajaba al-qawlu bihi, maka hendaklah kita ambil pandangan ini. Itu satu syubhah yang pertama atau muskil yang pertama bagi kaedah ini, yang mana nanti Imam Syatibi akan menjawabnya. Okey, yang kedua, tafadhal. والثاني أن مثل هذا يلزم في السيد إذا أمر عبده بحضرة ملك قد توعد السيد على ضرب عبده زاعما أنه لا يطيعه وطلب تمهيد عذره بمشاهدة الملك، فإنه يأمر العبد وهو غير قاصد لإيقاع المأمور به، لأن القصد هنا يستلزم قصده لإهلاك نفسه، وذلك لا يصدر من العقلاء، فلم يصح أن يكون قاصدا وهو آمر، وإذا لم يصح لم يلزم أن يكون كل آمر قاصدا للمأمور به، وكذلك النهي حرفا بحرف وهو المطلوب. والثالث أن هذا لازم في أمر التعجيز، نحو فليمدد بسبب إلى السماء، وفي أمر التهديد نحو اعملوا ما شئتم وما أشبه ذلك، إذ معلوم أن المعجز والمهدد غير قاصد لإيقاع المأمور به في تلك الصيغة. فالجواب عن الأول أن القصد إلى الإيقاع ما لا يطاق لا بد منه، ولا يلزم من القصد إلى ذلك حصوله،
idhil qasdu ila al-amri bisyai'i la yastalzimu iradata syai' illa ala qawli man yaqul innal amra iradatul fi'li wa huwa ra'yul mu'tazilah wa amma al-asy'ariyah fal amru 'indahum ghairu mustalzimin lil iradah wa illa waqa'atil ma'muratu kulluha wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khairan. Jadi syubhah yang kedua ataupun muskil yang kedua mengenai kaedah ini, dia membawa kepada kita satu misal. Misalnya contohnya as-sayyid, seorang tuan ni, dia kata kepada hambanya, memerintahkan pada hambanya dengan satu perkara yang mana dia tidak bertujuan supaya hamba tersebut buat apa yang dia lakukan. Maksudnya dia tak nak berlaku perkara tersebut. Dia boleh perintah satu perkara tapi dia tak nak berlaku perkara tersebut. Dalam kes ini, apabila Malik, dia berikan contoh di sini, raja, contohnya dia beritahu pada tuan, kenapa kamu pukul hamba kamu? Maka dia akan kata, za'iman annahu la yuti'u. Dia kata, aku pukul sebab dia tidak taat kepada aku. Sebab tu aku pukul dia. Jadi di sini dia akan bawa bukti. Dia kata contohnya sekarang ni aku bawa hamba aku dan aku akan perintah kepada dia satu perintah dan nanti kamu akan lihat bahawa dia tak nak buat apa yang aku perintahkan tersebut. Jadi tuan ini ketika mana dia perintah hamba tersebut di hadapan raja tersebut, dalam kehendak dia, dia tak nak hamba tu buat. Dia tak nak berlaku perkara tersebut. Sebab kalau berlaku, nanti raja akan menghukum dia, kamu penipu, kamu pembohong, kamu kata hamba kamu tidak taat pada kamu sedangkan dia taat. Jadi di sini apa yang berlaku, dia kata amir di sini yang perintah tersebut tak nak berlaku apa yang diperintahkan. Jadi di sini akan bercanggah dengan kaedah tadi yang kita nyatakan bahawa apa yang diperintahkan itu maksud dia ingin berlaku apa yang diperintahkan tersebut. Maka itu yang nyatakan li'annal qasda huna yastalzimu qasdahu li'ihlaki nafsi. Kerana kalau dia bertujuan hamba tersebut taat pada dia pada depan raja tadi, maka dia telah membinasakan diri dia depan raja, maknanya dia telah berbohong. Maka itu tidak berlaku daripada para uqala. Dan tidak sah juga untuk kita mengatakan bahawa dia bertujuan, dia bermaksud dalam keadaan tersebut ingin berlaku perkara tersebut wahwa amirun, maka tidak berlaku dalam kes ini, memang tak berlaku perkara tersebut. Maknanya bukan pemerintah, orang yang perintah itu dia tidak berniat, tidak ada qasad untuk berlakunya perkara tersebut. Lam yalzam, maka oleh itu tidaklah menjadi satu kemestian bahawa setiap orang yang perintah itu dia berniat ataupun dia berqasad apa yang dia perintahkan tersebut. Sama juga dengan larangan. Ada kala orang tu melarang bukan tujuan suruh larang, tapi ada tujuan-tujuan yang lain. Harfan ke harfan sama saja, an-nahyu dan al-amru dalam kes ini wahwal matlub. Jadi itu muskil yang kedua. Maksudnya khulasahnya, ada kalanya perintah ini bukan maksud suruh berlaku perkara tersebut, perintah tapi tak nak berlaku perkara tersebut. Syubhah yang ketiga ataupun muskil yang ketiga ni, iaitu anna hadha lazimun fi amri ta'jiz. Dia kata dalam Quran kita dapati adanya perintah, tapi perintah tersebut bermaksud ta'jiz, maknanya kamu tak mampu nak buat, kamu tak akan buat, tapi dia perintah. Jadi menunjukkan juga kaedah tadi tidak tepatlah, makna tidak syumul pada semua perintah. Contohnya dalam ayat surah Al-Hajj ni, falyamdud bisababin ila sama' falyaqta'. Makna ni ta'jiz lah, makna Allah Ta'ala mencabar orang yang kufur supaya mereka bila tidak dapat bukti kebenaran apa yang mereka dakwakan tersebut, maka mereka boleh saja bunuh diri contohnya. Tapi dia bukan tujuan suruh bunuh diri, tidak. Dia ta'jiz, maknanya kamu tidak akan mampu melakukan perkara tersebut. Kamu tidak akan mampu untuk membawakan kebenaran. Dan sama juga bila Allah Ta'ala beritahu, i'malu ma syi'tum. Buatlah apa yang kamu suka. Ini bukan perintah suruh buat.
maknanya berlakunya perkara tersebut tidak dimaksudkan, tetapi ia adalah maksudnya at-tahdid. Maknanya kalau kamu berani, kamu buat, bukan suruh buat. Jadi itu juga terdapat dalam al-amru wa ma asbah dzalik. Maka seperti mana yang maklum bahawa orang yang meminta ta'jiz, orang yang memberikan mencabar ni, dia tidak bermaksud untuk berlakunya apa yang diperintahkan tersebut dengan sirah yang dinyatakan tersebut. Jadi di sini ada 3 tadi, syubhat ataupun muskil berkenaan dengan kaedah yang dinyatakan. Kemudian Imam Syatibi menjawab bagi muskil yang pertama tadi, al-jawabu 'anil awwal bahawa qasad ila iqa' ma la yutaq la budda min. Maksudnya qasad, kehendak kepada apa yang tidak mampu untuk dilakukan oleh manusia itu, tak mampu dilakukan oleh manusia itu adalah satu perkara yang la budda minhu, mana akan berlaku. Tetapi wala yalzam, tetapi ini tidak bermaksud bahawa ia maksud untuk berlakunya perkara tersebut. Maknanya perkara yang tak mampu tu memang ada berlaku. Maknanya boleh. Maknanya dalam kes mungkin akan ada perintah yang tak mampu dilakukan oleh manusia. Tetapi bukan tujuan daripada amir itu untuk husul. Husul ni maknanya berlakunya perkara tersebut. Idil qasdu ila al-amri la yastalzim iradat asy-syai'. Mana satu perintah dengan satu perkara itu tidak semestinya maksudnya mesti dia berlaku perkara tersebut, iradah berlaku pada perkara tersebut, kecuali mengikut pandangan dalam Mu'tazilah yang mana mereka mengatakan al-amru ni dalam syariah ini maksudnya iradatul fa'il, makna berlakunya perbuatan tersebut. Tapi di sisi Asy'ariyah tidak begitu. Dalam muka surat yang seterusnya, Asy'ariyah mengatakan al-amru indahum ghairu mustalzimin lil iradah. Maksudnya segi iradah Allah Ta'ala bila dia perintah, bukan iradah dia berlakunya perkara tersebut. Kalau tidak, semua sekali apa yang Allah Ta'ala perintah akan berlaku. Maka ia tidak begitu. Itu mengikut Asy'ariyah. Dan juga mengikut yang kedua ini pula penjelasan kepada jawapan yang pertama tadi, dia kata taklif ma la yutaq adam qasd ila iqa'ihi. Kalau kita kata memang ada taklif dengan satu perkara yang tidak mampu lakukan oleh manusia, tetapi tujuan dia ialah adamul qasd ila iqa'ihi, bukan tujuan dia untuk berlakunya perkara tersebut. Dia perintah tapi tidak ingin ia berlaku. Dan maka dengan itu lam yakun taklima la yutaq li anna haqiqatan, maka oleh itu tidak ada mana kaedah yang asal kita kata dalam syariat Islam tidak ada taklif apa yang tidak mampu, itu betul. Kerana hakikatnya ialah ilzam fa'il ma la yaqdir alaihi fa'luhu wa ilzamul fa'li huwa al-qasdu ila an yaf'al. Maksudnya tujuan dia adalah supaya dia buat, bukan berlaku. Beza antara buat dengan berlaku. Au lazimul qasdi ila an yaf'al. Maknanya dia qasad dia hanya sampai kepada kalau dia buat sahaja, bukan berlakunya perkara tersebut. Mana buat tu, mana permulaan dia nak buat ataupun usaha dia nak buat itu sudah memadai, bukan berlakunya apa yang diperintahkan tersebut. Fa in udima dzalika fala taklifa bihi, maka dengan itu bukan yang dimaksudkan itu taklif apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Jadi khulasah dia bahawa talabun litahsil, dia adalah perintah supaya orang itu berusaha untuk melakukannya, bukan la talaba lil husul, bukan semestinya berlaku seperti apa yang diperintahkan tersebut. Wa bainahuma farqun wadih. Ini juga adalah perbezaannya sangat jelas. Kita ambil contoh seperti mana Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim supaya sembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi perintah Allah Ta'ala supaya sembelih itu bukan suruh berlakunya sembelihan itu semua, tapi sebagai ujian nak tengok dia nak buat ke tidak. Jadi apabila Nabi Ibrahim ni tadi dia berusaha, dia ambil sampai dalam ayat tu cerita dia letak kepada anak dia jabin,
letak dah nak sembelih dah, tapi tak berlaku. Jadi dia cerita tak berlaku, tapi fi'il tu dah ada. Fi'il usaha dia, tahsil tu dah ada. Jadi itu yang diminta dalam satu amar. Bila Allah Ta'ala perintah, dia nak ada tahsil. Apa usaha kita untuk melakukan perbuatan tersebut, walaupun ia tak berlaku. Jadi ini yang dimaksudkan dengan talabun litahsil, la talaba lilhusul. Wa hakadha alqawlu fi jami' al-as'ilati. Samalah juga dengan masalah yang ditanyakan mengenai as-sayyid tadi, tuan dia apabila dia memerintahkan hambanya tadi, faqad talaba minhu an yuhassil, dia minta hanya untuk usaha hamba tersebut melakukannya, bukan melakukan betul-betul apa yang diperintahkan tersebut. Maka walam yatlub husul, dia tak minta berlakunya, tetapi dia minta tahsil saja, makna usaha dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka di sini beza di antara talabut tahsil wa talab al-husul. Jadi beza antara kedua-dua jenis tersebut. Dan kita sampai sini tadi ke? Ya Ustaz. Okey. Ni dah baca dah yang muka surat ni? Belum. Ya, وأما أمر التعجيز والتهديد فليس في الحقيقة بأمر وإن قيل إنه أمر بالمجاز فعلى ما تقدم إذ الأمر وإن كان مجازيا فيستلزم قصدا به يكون أمرا فيتصور وجه المجاز وإلا فلا يكون أمرا دون قصد إلى إيقاع المأمور به بوجه. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. Adapun muskil yang ketiga atau syubhah yang ketiga itu dijawab oleh Imam Asy-Syatibi bahawa apa yang berkenaan dengan ta'jiz dan tahdid. Maknanya apabila ada satu perintah dalam Quran yang bertujuan untuk ta'jiz, maknanya kamu tak akan mampu untuk buat ataupun mencabar, itu falaisa fil haqiqati bi amrin. Yang ini dari segi bahasanya, dari segi lughahnya, ia tak dinamakan sebagai al-amru secara haqiqatan. Dia adalah secara majaz sahaja. Innahu amrun bil majaz. Maka oleh kerana dia majaz, maka kita kata tak adalah menjadi isu dalam masalah ini. Fa'ala ma taqaddam, al-amru wa in kana majaziyan fayastalzimu qasdan bihi yakunu amran. Walaupun dia majaz, dia adalah satu amar, memanglah dia tu amar tu dia akan tetap amar, fayutasawwaru wajhul majaz. Maka jawapan pada perintah tersebut adalah majazi. Wa illa fala yakunu amran duna qasdin ila iqa'il ma'muri bihi biwajhin. Maka oleh itu tidak ada satu perkara yang tidak ada qasad untuk berlakunya ataupun perbuatan tersebut dilakukan seperti apa yang diperintahkan tersebut walaupun dalam satu wajah. Maksudnya Imam Syatibi telah menjawab segala syubhat dan segala kemuskilan berkenaan dengan masalah ini. Allahu a'lam. Tafadhal. المسألة الثالثة الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد والدليل على ذلك أمور أحدها أنه لو استلزم الأمر بالمقيد لانتفى أن يكون أمرا بالمطلق وقد فرضناه كذلك هذا خلف فإنه إذا قال الشارع أعتق رقبة فمعناه أعتق ما يطلق عليه هذا الاسم من غير تعيين فلو كان يستلزم الأمر بالمقيد لكان معناه أعتق الرقبة المعينة الفلانية فلا يكون أمرا بمطلق البتة. والثاني أن الأمر من باب الثبوت وثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص فالأمر بالأعم لا يستلزم الأمر بالأخص وهذا على اصطلاح بعض الأصوليين الذين اعتبروا الكليات الذهنية في الأمور الشرعية. والثالث أنه لو كان أمرا بالمقيد فإما أن يكون معينا أو غير معين فإن كان معينا لازم تكليف ما لا يطاق وقوعا فإنه لم يعين في النص
ولا لازم أن يكون ذلك المعين بالنسبة إلى كل مأمور وهذا محال وإن كان غير معين فتكليف ما لا يطاق لازم أيضا لأنه أمر بمجهول والمجهول لا يتحصل به امتثال فالتكليف به محال وإذا ثبت أن الأمر لا يتعلق بالمقيد لازم ألا يكون قصد الشارع متعلقا بالمقيد من حيث هو مقيد فلا يكون مقصودا له لأن قد فرضناه أن قصده إيقاع المطلق فلو كان له قصد في إيقاع المقيد لم يكن قصده إيقاع المطلق هذا خلف لا يمكن والله أعلم. Barakallah. Jazakallah khairan. Jadi masalah yang ketiga pula di sini Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala menjelaskan pada kita mengenai al-amru bil mutlaq. Mana kaedah dalam al-amr sekiranya lafaz amr tersebut secara mutlak. Seperti yang contoh yang akan diberikan nanti, bebaskan hamba. Jadi hamba tu dia sifat dia mutlak. Hamba yang macam mana? Hamba yang tua, hamba yang muda, hamba yang kaya, hamba yang macam mana? Apakah jenis hamba? Mukmin ataupun tidak mukmin, kafir, kecil, besar, makna semua tu ada ihtimalat. Jadi situ dia al-amru bil mutlaq, dengan perkara yang mutlak. Apabila dia mutlak, la yastalzimul amra bil muqayyad. Apabila lafaz amar itu secara mutlak, maksudnya dia bukan muqayyad. Itu kaedah mana simple saja. Maksudnya kalau dia mutlak, mana mutlaklah, bukan muqayyad. Jadi kaedah ini yang Imam Asy-Syatibi akan pertahankan dan akan berikan dalil-dalilnya dan menjelaskan mengenainya. Apakah dalilnya? Yang pertama dia kata iaitu law istalzama al-amru bil muqayyad lan tafa an yakuna amran bil mutlaq. Bila kita kata dalam Al-Quran bila ada perintah dengan satu perintah yang mutlak, maksud dia adalah muqayyad. Maka apa beza antara mutlak dan muqayyad? Tak ada beza lah, makna mutlak adalah muqayyad. Muqayyad adalah mutlak. Jadi pertamanya ada beza antara lafaz yang mutlak dengan lafaz yang muqayyad. Wa hadha khulfu, yang mana tidak boleh berlaku muqayyad itu adalah mutlak, mutlak itu adalah muqayyad. Hadha tak boleh berlaku. Contohnya apabila syariat mengatakan a'tiq raqabah, makna bebaskan hamba. Maka maknanya bebaskan apa sahaja ataupun mana-mana hamba yang mempunyai maksud ini, iaitu maksud dia hamba. Hadzal ism min ghairi ta'yin. Contohnya kalau kita jumpa orang ni memang hamba, jadi dia pun termasuk. Orang sebelah sana pun hamba juga, maka dia juga masuk juga. Mana tidak ada ta'yin, min ghairi ta'yin. Tak kata hamba yang ini, tak kata hamba yang ini. Maknanya semua tu masuk dalam mutlak. Kalau kana yastalzimul amru bil muqayyad lakana ma'nahu. Kalau kita kata makna bebaskanlah hamba tu, maksud dia adalah bebaskan hamba yang demikian-demikian yang fulan-fulan. Maka dia tidak akan menjadi perintah yang mutlak. Amran bi mutlaqi al-mutlaq. Maka seolah-olahnya tak ada beza antara mutlak dan muqayyad. Jadi yang pertama ni Asy-Syatibi nak kata beza antara mutlak dan muqayyad. Makna perintah yang mutlak adalah mutlak dan muqayyad adalah mutlak. Tak boleh adalah muqayyad. Dan tidak boleh kita campur antara mutlak dan muqayyad tersebut. Jadi itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua pula, al-amru min babis thubut. Anna al-amra min babis thubut. Perintahnya adalah makna menthabitkan satu perkara. Thubutul a'am la yastalzimu thubutul akhas. Apabila kita menthabitkan satu hukum yang umum, maksudnya dia tidak bermakna, tidak mestinya maksud dia adalah maksud yang khusus. Maka oleh itu,
al-amru bil a'am, bila ada perintah yang perintah dengan secara umum, bukan semestinya ia bermaksud al-amru bil akhas. Yang ni mudah cerita, maknanya beza antara umum dan khusus. Kalau perintah tu umum, mana umum lah. Kalau perintah tu khusus, khusus. Mudah saja maksudnya. Kalau contohnya seorang terkata, kamu si fulan baca, maknanya si fulan itu sajalah. Tapi kalau dia kata kamu semua baca, maknanya semua sekali, tidak ada khusus. Maka bila tidak ada khusus dan umum, maka beza antara khusus dan umum tu perlu ada. Maknanya kalau perintah tu umum, maksudnya umum lah. Tapi kalau perintah tu khusus, dia akan jadi khusus. Maknanya contohnya kalau PKP tu khusus pada satu daerah, daerah itulah yang kenanya. Daerah lain tak termasuk dalam perintah tersebut. Jadi beza itu secara makruf, mana kita mengetahui ada perbezaan. Yang ini adalah merupakan istilah sebahagian para usuliyin yang mengiktibarkan kulliyat al-dhihniyah fil umur syar'iyyah. Itu bila kita kiaskan perkara-perkara yang mengenai umur dhihniyah atau kulliyat dhihniyah ini, dia telah masuk dalam perkara usuli juga ataupun umur syar'iyyah. Kerana ada kaedah-kaedah usul berkaitan dengan kulliyat al-dhihniyah. Maknanya contoh umum dan khusus ni secara akli kita faham. Maknanya ada umum dan ada khusus. Jadi itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga pula, lau kana amran bil muqayyad, ni dia buat satu ihtimal, satu kemungkinan. Kalau kita kata al-amru bil muqayyad, imma an yakuna muayyana atau ghayr muayyan. Kalau kita katalah makna perintah tu adalah bermaksud muqayyad. Jadi dia ada dua ihtimal. Sama ada muayyan ataupun ghair muayyan. Bila kita kata perintah dengan satu taqyid, dengan satu perkara yang dikaitkan, yang muqayyad, dia ada dua ihtimal saja. Sama ada dia tu tertentu ataupun dia tak ditentukan apakah yang dimaksudkan dengan muqayyad. Sekiranya dia dah tertentu, muayyan, lazim at-taklif ma la yutaq wu'an. Maka ia akan menjadikan satu taklif apa yang tidak mampu untuk dilakukan. Kerana apa? Fa'innahu lam yu'ayyin fil nas. Macam tadi, bebaskan hamba. Tapi maksud dia mu'ayyan, hanya hamba yang tertentu saja. Maka yang ni adalah luar kemampuan. Kita tak tahu mana satu, syarak tak beritahu pun mana satu. Jadi macam mana kita nak ta'yin? Sedangkan maksud dia ta'yin. ولا لزم أن يكون ذلك المعين بالنسبة إلى كل مأمور وهذا محال. Ini juga adalah perkara yang mustahil. Tak boleh syarak dia sebut secara mutlak maksud dia muqayyad, dan muqayyad tersebut maksud dia muayyan, hanya jenis ini saja. Maka yang ini muhal berlaku dalam syariat. Itu ihtimal yang pertama. Ihtimal yang kedua, wa in kana ghairu muayyan. Dia perintah secara mutlak tapi maksud dia muqayyad, tetapi tak dinyatakan apakah jenisnya. Maka yang ini juga taklif ma la yutaq lazimun aidan li'annahu amara bimajhul. Maknanya dia beritahu yang ni muqayyad tetapi kita tak tahu macam mana dia ghair muayyan, dia tak tentu. Tak tentu yang ni atau yang ni, tapi kita tak tahu mana satu. Amrun bimajhul. Wal majhul la yatahassalu bihi imtithal. Maka yang benda yang kita tak tahu, yang majhul ini, kita tak boleh nak taat. Nak taat macam mana? Perintah kita pun tak faham, tak tahu, jahil dengan apa yang nak dilakukan. Maka yang ini juga taklifun bihi muhalun. Maka tak berlaku dalam syariat kita. Syariat Islam tak boleh perintah satu perkara yang majhul. Nanti mesti ada perintah tapi apa yang maklum, yang boleh kita buat. وإذا ثبت أن الأمر لا يتعلق بالمقيد لازم ألا يكون قصد شيء متعلق من حيث هو مقيد فلا يكون مقيده لأن فرضنا أن قصد إقرار المطلق فلو كان له. Jadi khulasahnya segala apa yang dikatakan bahawa amru bil mutlaq maksud muqayyad itu adalah muhal. Semua ihtimal yang ada adalah mustahil akan berlaku. Maka yang akan kekalnya adalah apabila al-amru bil mutlaq, dia akan kekal mutlak tersebut.
dia tidak akan menjadi muqayyad. Selagi mana tidak ada dalil yang mentaqyidkan hukum tersebut ataupun perintah tersebut. Kalau kana lahu qasdun fi iqa'il muqayyad, kalau sekiranya dia ada qasad untuk berlakunya apa yang ditaqyidkan tersebut, maka lam yakun, seterusnya, qasduhu iqa'il mutlaq, maka seolah-olahnya perintah mutlak tersebut tidak ada. Hadza khalfun la yumkin, ini tidak boleh juga berlaku. Jadi khulasahnya, al-amru bil mutlaq maksud dia bukan muqayyad, bukan muqayyad, la yastalzimu al-amru bil muqayyad. Jadi khulasah dalil-dalil yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syatibi. Kemudian Imam Asy-Syatibi sekali lagi membawa beberapa syubhah ataupun muskil berkenaan dengan perkara ini. فإن قيل هذا معارض بأمرين، أحدهما أنه لو كان الأمر بالمطلق من حيث هو مطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد لكان التكليف به محالا أيضا، لأن المطلق لا يوجد في الخارج وإنما هو موجود في الذهن، والمكلف به يقتضي أن يوجد في الخارج، إذ لا يقع به الامتثال إلا عند حصوله في الخارج، وإذ ذاك يصير مقيدا لا مطلقا، فلا يكون بإيقاعه ممتثلا، والذهني لا يمكن إيقاعه في الخارج، فيكون التكليف به تكليفا بما لا يطاق وهو ممتنع، فلا بد أن يكون الأمر به مستلزما للأمر بالمقيد، وحينئذ يمكن الامتثال، فوجب المصير إليه بل القول به. والثاني أن المقيد لو لم يقصد في الأمر بالمطلق لم يختلف الثواب باختلاف الأفراد الواقعة من المكلف، لأنها من حيث الأمر بالمطلق على تساو، فكأن يكون الثواب على تساو أيضا، وليس كذلك، بل يقع الثواب على مقادير المقيدات المتضمنة لذلك المطلق، فالمأمور بالعتق إذا أعتق أدون الرقاب كان له من الثواب بمقدار ذلك، وإذا أعتق الأعلى كان ثوابه أعظم. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الرقاب فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، وأمر بالمغالاة في أثمان القربات كالضحايا وبإكمال الصلاة وغيرها من العبادات حتى يكون الأمر فيها أعظم، ولا خلاف في أن قصد الأعلى في أفراد المطلقات المأمور بها أفضل وأكثر ثوابا من غيره، فإذا كان التفاوت في أفراد المطلقات موجبا للتفاوت في الدرجات لازم من ذلك كون المقيدات مقصودة للشارع وإن حصل الأمر بالمطلقات، والله أعلم. Barakallahu fiikum, jazakallahu khairan. Jadi di sini kita kata tadi bahawa Imam Asy-Syatibi membawakan pada kita beberapa syubhah ataupun mungkin hujah tersebut yang dibawakan tadi, 3 hujah tadi ataupun dalil tersebut ditolak dengan beberapa perkara, ataupun di sini dinyatakan ada 2. Iaitu yang pertamanya, kalau sekiranya kita kata al-amru bil mutlaq min haitsu huwa mutlaq, yang mana ia tidak semestinya al-amru bil muqayyad, maka ia juga akan membawa kepada at-taklif bihi muhalan aidan. Jadi nak kata, kalau kita kata mutlak secara umum begitu juga, dia akan jadi muhal. Bagaimana perkara tersebut? Dia kata li'anna al-mutlaq, bila kita kata satu perkara itu secara mutlak, mana perintah itu maksud dia secara mutlak, mana secara umum. La yujadu fil kharij wa innama huwa mawjudun fil dhihn. Bila kita dengar contohnya tadi, bebaskan hamba. Bebaskan hamba itu dalam zihn kita yang mana kita faham bahawa membebaskan hamba itu secara umum, hanya secara zihni. La yujadu fil kharij, dia tidak ada dari segi waqi'nya, tidak berlaku. Wal mukallaf bi yaqtadi an yujad fil kharij, bila
satu taklif, satu perintah itu diperintahkan, ni mesti kena ada di kharij, bukan hanya sekadar zihni saja. Dia tak cukup, maknanya Allah Ta'ala perintah hanya kita boleh fikirkan saja tapi nak buat tu tidak ada. Jadi perlu ada zihni dan ada kharij. Kerana tidak akan berlaku imtithal, tidak akan berlaku kepatuhan kepada perintah tersebut kecuali sekiranya dia betul-betul berlaku pada alam di luar itu, bukan hanya sekadar dalam fikiran semata-mata. Wa idzaka yusiru muqayyadan, maka dengan ini dia akan menjadi muqayyad juga dan tidak akan menjadi mutlak. Fala yakunu biiqa'ihi mutamaththilan, maka dengan itu dia tidaklah dikira sebagai seorang yang telah melakukan perintah tersebut kecuali kalau dia buat satu perkara yang memang muqayyad. Maknanya dari sudut realitinya dia akan jadi muqayyad. Apa yang berlaku tersebut dia akan muqayyad. Cuma dari sudut zihni sahaja yang secara mutlak. Wa zihni la yumkinu iqa'uhu fil kharij. Perkara yang ada hanya di fikiran itu bukan apa yang ada di kharij, yang di luar. Fa yakunu taklifu bihi taklifan bima la yuta'. Maka kalau kita perintah satu perkara yang hanya sekadar di zihn saja dan tidak berlaku secara kharij, ini juga adalah taklif ma la yuta', sekiranya tidak muqayyad dan ia adalah mamnu', mumtani' ataupun tak dikira. Maka oleh itu fala budda, maka semestinya kita mengatakan bahawa al-amru bihi mustalziman lil amri bil muqayyad. Maka khulasah dia, bila ada amr bil mutlaq, maksud dia al-amru bil mutlaq bil muqayyad pun sama juga. Maka dengan itu barulah boleh kita imtithal. Fawajabal masiru ilaihi bal qawlu bihi, maka wajib untuk kita ambil pandangan ini dan menggunakan qaul tersebut. Khulasah yang pertama ni iaitu nak cerita, bila kita dengar satu contohnya lah macam perintah tadi, bebaskan hamba. Itu secara umum dalam fikiran. Tapi seorang tu bila nak buat, dia akan kena, contoh dia beli hamba. Jadi bila dia dah beli itu dah jadi muqayyad. Mana hamba itu yang akan dibebaskan. Jadi nak tak nak dia kata, dia akan jadi muqayyad juga. Dia tak jadi umum. Jadi oleh kerana dia tak jadi mutlak, dia jadi muqayyad, maka yang itulah yang dinyatakan. Tak boleh kita imtithal melainkan dia tu muqayyad. Imtithal ni makna kepatuhan kepada perintah tersebut tidak akan berlaku kecuali kita telah taqyidkan apa yang kita nak buat tersebut. Jadi itu yang pertama. Yang kedua pula, annal muqayyad law lam yaqsid fil amri bil mutlaq lam yakhtalif ath-thawab bi ikhtilaf al-afrad al-waqi'ah fil mukaddam. Di sini dia nak bawa bahawa kalaulah kita kata al-amrul mutlaq ni dia maksud membawa maksud dia mutlak, maka tidak akan berbezalah. Mana sama saja kamu bebas hamba ini ke, kita ambil contoh hamba tadi lah. Maka kita bebaskan hamba yang ini ke hamba yang ini, sama saja, tak ada beza. Sedangkan secara hakikatnya berbeza. Yakhtalifu thawab. Mana kalau kita bebaskan hamba yang paling mahal, dapat pahala yang besar. Tapi kalau kita bebas hamba yang memang murah sekali, maknanya pergi pasar cari mana hamba yang paling murah, itu dibebaskan. Jadi yang itu dapat pahalanya sedikit. Jadi oleh kerana pahala ni berbeza, menunjukkan dia bukan mutlak, dia muqayyad juga. Bi ikhtilaf al-afrad al-waqi'ah min mukallaf. Li'annaha min haythu al-amr bil mut'a la tasawi. Kalau kita kata yang tadi itu dia tidak berbeza, maka sama saja. Kalau kita buat yang hamba ini ke hamba ini ke hamba ini yang dibebaskan, semua akan jadi sama sebab dia mutlak. Jadi sahihnya dia nak kata dia mesti berbeza. Bila berbeza, maksud dia dia adalah al-amru bil muqayyad. Fa yakunu thawabu ala tasawi wa laysa kadzalik, dan ia tidak benar kita kata sama saja, tidak. Mana ada beza. Bal yaqa'u thawabu ala maqadir. Dia maknanya pahala ni Allah Ta'ala beri mengikut apa yang dibebaskan. Kita ambil contoh yang ni saja mudah tadi. Mana apa yang dibebaskan itulah, tengok kan, kalau paling mahal mana pahala besar, mengikut apa yang ditakyidkan. Hamba yang paling mahal bebaskan, hamba muslim yang beriman yang kuat bekerja, itu dapat pahala lain, pahala yang lebih besar. Jadi yang muqayyad itu yang
diberikan pahala yang dikira. Yang mengikut pada mutlak, mana kalau walaupun dia mutlak tapi maksud dia muqayyad juga. Fal ma'muru bil itqi, maka perintah supaya membebaskan hamba tu idza utiqa duna atau adwanur riqab, mana hamba yang paling murah sekali, yang paling rendah sekali martabat dia, kana lahu min athawab miqdar, maka dia dapat pahala sikit sajalah. Walaupun perintah tadi bebas hamba, tapi kalau hamba tu yang paling murah dapat pahala sikit saja. Wa idza a'taqal a'la, kalau dia pilih hamba yang paling mahal, yang paling mana bermutu, maka dia dapat pahala yang lebih besar. Seperti mana telah ditanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana ditanya afdal ar-riqab, manakah hamba yang paling baik untuk dibebaskan? Maka dijawab dalam hadis ini, aghlaha thamanan, yang paling mahal, yang paling nafis, yang paling maksudnya direbut, yang paling mempunyai saingan yang paling kuat, inda ahliha, orang berebut nak beli hamba tersebut sebab hebat, hamba yang penuh berkualiti, macam-macam dia boleh buat. Maka yang ini kata Nabi SAW, yang ini yang paling afdal. Jadi menunjukkan ada perbezaan. Jadi bila ada perbezaan mengikut taqyid, maka dia jadi al-amru bil muqayyad, bukan mutlaq. Dan seterusnya, wa amara bil mughalat. Sama juga contoh yang lain dalam korban. Kita pun dekat nak korban ni, di mana Nabi SAW amara bil mughalat fi athman. Nabi SAW merintahkan supaya kita membeli, maknanya korban, haiwan korban yang kita nak beli ni yang paling mahal. Paling mahal. Kita biasanya cari yang paling murah lah, mudah nak buat kerja. Tapi yang ni yang paling mughalat, yang paling mahal, fi athman, untuk kita korbankan. Kadhahaya, untuk kita buat korban ini kita pilih yang paling besar, yang paling mahal, yang paling baik, yang paling elok, yang paling cantik. Jadi menunjukkan berbeza perintah, walaupun dia secara mutlak tapi dia ada yang paling tinggi, yang paling besar pahala dia. Sama juga dengan solat. Solat walaupun diperintahkan secara umum hendaklah kamu dirikan solat, tapi yang paling diminta ialah ikmalus solat, solat yang paling sempurna, yang paling khusyuk, yang cukup rukun, syarat, sunat dan sebagainya. Minal ibadat, dalam perkara-perkara ibadat, hatta yakun al-amru fiha a'zam, maka akan membawa kepada pahala yang besar. Maka dengan itu tidak ada khilaf lagi anna qasd al-a'la fi afrad al-mutlaqat al-ma'mur biha afdal wa akthar thawaban min ghair. Maka kita bersepakat bahawa tidak ada khilaf. Yang dimaksudkan walaupun dia perintah secara mutlak, tapi yang dimaksudkan adalah dia mempunyai afrad yang tertentu, yang khusus, yang paling baik, yang paling sempurna, yang paling elok. Itu yang dimaksudkan daripada al-amrul mutlak tersebut. Mana bukan bermaksud secara umum. فَإِذَا كَانَ التَّفَاوُتُ فِي أَفْرَادِ الْمُطْلَقَاتِ مُوجِبًا لِلتَّفَاوُتِ فِي الدَّرَجَاتِ, sekiranya berlaku perbezaan antara apa yang kita nak buat dalam perintah tersebut berbeza mengikut pahala dan darjatnya, maka lazima min dzalika, maka akan menjadi wajib juga untuk kita nyatakan ia adalah berkenaan dengan muqayyadat, apa yang ditaqyidkan tersebut. Maka dia akan jadi maqsudatun lisyari', maka akan jadi satu maksud, apa yang diminta oleh syarak adalah muqayyad tersebut, bukan mutlak tersebut. Wa in hasala al-amr bil mutlaqat, walaupun kalau kita buat mana-mana saja hamba dibebaskan, mana-mana saja haiwan korban kita buat pun memang lepaslah dari sudut perkara yang sunat tu, dapatlah pahala. Tetapi di sana ada perbezaan pahala bagi setiap apa yang diperintahkan tersebut. Okey, kita sampai sini ke tadi? Macam mana kita teruskan lagi? Sikit lagi Ustaz. Ya. Macam mana Hashim? Kita habiskan masalah ini Ustaz.
Okey, tafadhal. فالجواب Jawab عن الأول أن التكليف بالمطلق عند العرب ليس معناه التكليف بأمر ذهني، بل معناه التكليف بفرد من الأفراد الموجودة في الخارج أو التي يصح وجودها في الخارج مطابقا لمعنى اللفظ، بحيث لو أطلق عليه اللفظ صدق وهو الاسم النكرة عند العرب. فإذا قال أعتق رقبة فالمراد طلب إيقاع العتق بفرد مما يصدق عليه لفظ الرقبة، فإنها لم تضع لفظ الرقبة إلا على فرد من الأفراد غير مختص بواحد من الجنس. هذا هو الذي تعرفه العرب، والحاصل أن الأمر به أمر بواحد مما في الخارج، وللمكلف اختياره في الأفراد الخارجية. وعن الثاني أن ذلك التفاوت الذي التفت إليه الشارع إما أن يكون القصد إليه مفهوما من نفس الأمر بالمطلق أو من دليل خارجي، والأول ممنوع لما تقدم من الأدلة، ولذلك لم يقع التفاوت في الوجوب أو الندب الذي اقتضاه الأمر بالمطلق، وإنما وقع التفاوت في أمر آخر خارج عن مقتضى مفهوم المطلق، وهذا صحيح. والثاني مسلم، فإن التفاوت إنما فهم من دليل خارجي كالأدلة الدالة على أن أفضل الرقاب أعلاها، وأن الصلاة المشتملة على جميع آدابها المطلوبة أفضل من التي نقص منها بعد ذلك، وكذا سائر المسائل. فمن هنالك كان مقصودا للشارع، ولذلك كان ندبا لا وجوبا، وإن كان الأصل واجبا لأنه زائد على مفهومه. فإذا القصد إلى تفضيل بعض الأفراد على بعض يستلزم القصد إلى الأفراد، وليس ذلك من جهة الأمر بالمطلق بل بدليل من خارج، فثبت أن القصد إلى المطلق من حيث هو مطلق لا يستلزم القصد إلى المقيد من حيث هو مقيد، بخلاف الواجب المخير فإن أنواعه مقصودة للشارع بالإذن. فإذا أعتق المكلف رقبة أو ضحى بأضحية أو صلى صلاة ومثلها موافق للمطلق فله أجر ذلك من حيث هو داخل تحت المطلق، إلا أن يكون ثم فضل زائد فالثياب عليه بمقتضى الندب الخارجي وهو مطلق أيضا. وإذا كفر بعتق فله أجر العتق، أو أطعم فأجر الإطعام، أو كسى فأجر الكسوة بحسب ما فعل، لا لأن له أجر كفارة اليمين فقط من غير تقييد بما كفر به، فإن تعيين الشارع المخير فيه يقتضي قصده إلى ذلك دون غيره، وعدم تعيينه في المطلقات يقتضي عدم قصده إلى ذلك. وقد اندرج هنا أصل آخر وهي المسألة الرابعة، والله أعلم. Sambung sikit je masa tu Rabi'ah tu ada satu وترجمتها أن الأمر بالمخير يستلزم قصد الشارع إلى أفراده المطلقة المخير فيها. Cukup Ustaz? Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Jadi kita sambung lagi mengenai apa yang ditimbulkan persoalan mengenai al-amru bil mutlaq tersebut dijawab oleh Imam Syatibi mengenai syubhah yang pertama tadi mengenai amru zihni dan amru khariji. Imam Syatibi menjawab dari sudut bahasa Arab, dari sudut secara bagaimana lisan Arab ini, indal Arab, bagaimana mereka faham. Bagi mereka apabila lafaz itu mutlak, seorang itu bebas untuk memilih apa salah satu daripada apa yang dimaksudkan itu, semuanya masuk saja. Dari sudut lurahnya itu yang sahih, bukan ikut zihni tersebut. Maka oleh itu dia kata kaedah lau atlaqa alaihi lafzu sadaqa. Manakala contoh dia dalam bebaskan hamba, bahawa ismun nakirah indal Arab,
fa idza qala a'tiq raqabatan, bebaskan mana-mana saja hamba. Dari segi lughahnya, lughah Arab, fal muradu talabu iqa'il 'itqi bi fardin mimma yasduqu 'alaihi lafdhu raqabah. Mana-mana saja raqabah itu dah selesai. Dia tak ada masalah zihni ataupun kharij. Kerana dia dikira fardun min al-afrad ghairu mukhtas bi wahidin min al-jinsi. Mana-mana saja raqabah dah dikira. Dia macam kes Bani Israel lah, bila izbahu baqarah, dia baqarah jenis apa, banyak sangat soalan mereka. Maknanya kalau mereka sembelih mana-mana saja lembu dah selesai gitu. Jadi sama dengan kita, bila Allah Ta'ala perintah secara mutlak, tak payah kita nak sibuk-sibuk apakah jenis dia, macam mana, apa sebab. Itu jadi macam Bani Israel. Jadi bila dia mutlak, kita pilih saja, mana-mana saja, selesai gitu. Jadi itu jawapan kepada masalah yang pertama tadi. Dan kemudian wa'anil thani, adapun masalah yang kedua mengenai perbezaan pahala. Kalau kita kata dia mutlak, kenapa ada beza pula, yang ni pahala dia besar, yang ni pahala kecil? Jawapan dia kata, kita boleh lihat dari sudut mafhum kepada amrul mutlak tersebut. Imma an yakuna qasdu ilai mafhuman min nafsil amri bil mutlak, ataupun dalil kharij. Ini beza kan di antara perintah yang ada dalam amar tersebut ataupun dia itu berdasarkan dalil yang lain. Kalau kita kata berdasarkan perintah tersebut, a'tiq raqabah, dia tak ada beza. Raqabah sama saja. Tetapi yang kedua ada, iaitu ada dalil lain yang menceritakan mengenai raqabah, mana yang lebih afdal, mana yang tak afdal. Jadi itu bukan berkenaan dengan al-amru itu. Bukan amru itu yang bermasalah, tetapi dia ada dalil lain yang mentaqyidkan. Jadi itu tak dikira. Mana tak dikira dalam al-amru tersebut. Walidzalika lam yaqa' tafawut fil wujub aw an-nadb. Dia bukan masalah dia tu adakah beza yang pertama wajib ataupun sunat. Tapi dia akan berdasarkan dengan dalil yang lain ni, nama waqa'a tafawut fi amrin akhar kharij an muqtada mafhum al-amr bil mutlaq. Dia dah keluar daripada mafhum amr tadi. Mana kalau a'tiq raqabah tu, itu sajalah setakat yang umum, yang mutlak. Tapi kalau kita kata raqabah yang ini pahala dia besar, itu dalil lain, bukan dalil yang pertama tadi. Lepas itu dalam surat yang seterusnya, dia kata kalau kita kata dia tu dalil yang lain, itu sahih atau sahih. Kalau kita kata dalil yang pertama tadi, a'tiq raqabah itu tak sahih. Sebab dia tak ada sebut mana satu yang perlu dibebaskan hamba tersebut. Dan wathani, kalau kita kata perbezaan itu adalah disebabkan perbezaan dalil. Dalil pertama dengan dalil kedua. Dalil pertama tadi suruh bebas mana-mana. Tapi kalau siapa nak pahala lebih, dia bebaskan yang paling mahal. Jadi itu dalilun akhar. Dalilun khariji. Contohnya, dalil kata adillah dalla ala afdal riqab a'laha. Maknanya kalau hamba tadi yang paling mahal sekali ataupun yang paling tinggi sekali, yang paling bermutu sekali. Dan salat sama juga yang paling sempurna, yang paling menjaga adabnya, maka yang itu yang paling diterima. Semua juga sama juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Famin hunalika kana maqsudan lisyari', maka ia akan menjadi maksud syari' bidalilin akhar, bidalilin khariji, bukan dalil yang pertama tadi. Maka oleh itu dia akan menjadi nadaban, dia akan jadi perkara yang disunatkan, bukan la wujuban. Dia makna dalil yang pertama tadi yang wajib, tapi dalil yang kedua tu dah perbezaan di antara apa yang nak dilakukan. Kana al-aslu wajiban, yang asal pertama wajib, tapi yang zaid, yang tambahan itu dia akan dah jadi perkara yang disunatkan sahaja. Fa'idhan al-qasdu ila tafdili ba'd al-afrad, bila kita bezakan antara perkara yang mutlak tersebut, yang ni yang lebih baik, ini lebih baik, itu adalah bila kita buat yang paling baik, maksudnya kita telah memilih yang paling baik, lebih sunat, mana segi pahala tu yang kita nak lebih, bukan dari sudut dalil yang pertama tadi. Itu juga yang dikatakan di sini bidalilin min khal fathabata. Maka khulasahnya al-qasdu ila mutlaq, dia akan kekal mutlak dan tidak bermaksud
dia muqayyad. Seperti yang telah ditakrirkan pada awal masalah tadi. Cumanya kata Imam Syatibi berbeza bi khilafil wajib al-mukhayyar. Wajib mukhayyar ini memang syarak bagi kita pilihan awal-awal lagi. Dia bukan mutlak. Sebab tu beza antara al-amrul mutlak dengan al-wajib al-mukhayyar. Wajib mukhayyar ni syarak boleh pilih. Sama ada kamu nak ini, nak ini, nak ini. Ini bukan mutlak. Ini syarak yang beri pilihan pada kita. Boleh sahaja mana-mana. Fa'it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir aw ni pilihan. Kamu pilih mana satu kamu nak buat, boleh saja. Jadi berbeza dengan al-amru bil mutlaq tadi. Ini khilaf al-amru ataupun al-wajib al-mukhayyar. Maka apabila dia membebaskan raqabah ataupun dia sembelih tadi ataupun dia solat, kalau diikut yang mutlak dia akan jadi mutlak. Itu selesai. Falahu ajru dhalika min haitsu huwa dakhilu tahta al-mutlaq. Kalau dia buat mana-mana saja yang ikut yang mutlak, dia dapat pahala mutlak tersebut. Illa an yakuna thamma fadlun zaid. Kecuali memang ada dalil lain yang menunjukkan ada lebihan pahala pula disebabkan perbuatan kalau dia pilih hamba yang lebih berkualiti. Maka bimuqtadan nadab al-khariji, yani dalil yang lain ataupun dalil yang khariji ataupun nadab yang khariji. Wa huwa mutlaqun aidan wa idza kaffara bi'itqin. Contoh dia pilih tadi kafaratul yamin, Allah Taala beri pilihan. Dia nak bebaskan hamba, maka kalau dia bebaskan hamba dia dapat pahala bebas hamba lah. Kalau dia beri makan it'am, maka dia dapat pahala it'am. Kalau dia beri pakaian, maka dia dapat pahala pakaian. La li'anna lahu ajru kafarat yamin faqat. Bukan dia hanya dapat sekadar pahala, tapi mengikut apa yang dia lakukan tersebut min ghairi taqyidin, tanpa ditaqyidkan apa yang telah dia lakukan kafarah tersebut. Kerana di sini syarak telah memberikan pilihan kepadanya dan apa yang dipilih tersebut akan diberikan pahala mengikut apa yang telah dipilih tersebut tanpa ditakyinkan dalam mutlak. Maknanya kamu nak bebas mana-mana hamba pun boleh, nak beri makanan pada siapa-siapa yang miskin pun boleh, beri pakaian mana-mana orang pun boleh yang miskin lah. Maknanya itu adalah secara mutlaknya. Kalau dia pilih yang terbaik, itu juga boleh dilakukan, tapi berdasarkan dalil yang lain. Maka di sini Imam Syatibi bawa lagi satu aslun akhar, mana di bawah masalah ini, iaitu berkenaan dengan al-mas'alatu ar-rabi'ah, yang mana bermaksud al-amru bil mukhayyar. Maknanya dalam Quran ataupun dalam hadis kalau ada al-amru bil mukhayyar yastalzimu qasdu syari' ila afradihi al-mutlaqah al-mukhayyar biha. Macam tadi kafaratul yamin, bila Allah Ta'ala kata kafarah tu boleh mana-mana sahaja kamu nak lakukan. Nak it'am pun dia juga jadi mutlaqah, walaupun dia mukhayyar, boleh pilih, tapi dalam mukhayyar tu pun mutlak juga. Mana bukan muqayyad. Maknanya nak khulasah Imam Syatibi, al-amru bil mutlak, dia akan kekal mutlak dan dia bukan muqayyad. Itu secara ringkasnya begitulah apa yang ingin dibawakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam masalah yang ketiga dan juga masalah yang keempat. Wallahu a'lam. Jadi kita buka sekiranya ada tambahan ataupun perkongsian, soalan dan sebagainya, silakan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya keliru sikit antara taqyid mutlak dengan takhsis am. Jadi kalau Doktor boleh jelaskan secara ringkas perbezaan antara dua ni lah. Allah. Okey. Ya, yang ni boleh rujuk pada kitab usul fiqh lah. Dia beza antara umum dengan khusus, mutlak dan muqayyad. Sebab tu kalau nak baca kitab muwafaqat ni, dia beza dengan kitab usul. Dia tak cerita semua perincian yang ada dalam usul fiqh. Cuma Imam Syatibi dia bawa beberapa maknanya beberapa isu-isu yang ditimbulkan ataupun isu-isu yang perlu diberikan perhatian saja. Sebab tu Imam Syatibi dia tak cerita dah apakah maksud mutlak, apakah itu umum atau khusus. Yang itu boleh rujuk pada kitab usul yang
menjelaskan apa itu mutlak, apa itu khusus atau itu. Jadi kalau siapa nak baca kitab muwafaqah, dia mesti kena baca ataupun dah tahu usul fiqh, baru boleh dia baca muwafaqah. Kalau tidak, dia akan dia tak dapat nak catch up lah, tak tahu apa cerita Imam Syatibi ni, sebab dia tak akan cerita semua. Dalam usul fiqh tu dia akan ambil isu-isu yang mana perlu diberikan perhatian saja. Mana seolah-olahnya Imam Syatibi dia nak bawa kaedah-kaedah yang perlu bagi seorang mujtahid itu perlu ambil perhatian. Mungkin dia tersalah dalam, contoh dalam masalah ni, dia terkeliru antara mutlak dengan muqayyad, atau amru bil mutlak dengan amrul muqayyad. Okey, jadi dalam umum dan khusus, mutlak dan muqayyad ini, umum dia dalam usul fiqh lah, dan dalam segi lughah juga dia ada, dipanggil alfazul umum, lafaz-lafaz yang umum. Kalau lafaz tersebut disebut secara umum, maka dia akan jadi umum lah. Lafaz yang khusus akan jadi khusus. Contohnya, bila contoh ada alif lam al-mu'arrif, maka al-ma'rifah itu maksud dia umum segala, misalnya al-muslim, mana semua orang muslim dia akan masuk. Tapi bila kita sebut Muhammad, dia akan jadi khusus, hanya Muhammad saja. Itu beza antara umum dan khusus. Kalau muqayyad ni dia lebih kepada taqyid. Dan muslim tadi kita sebut muslim, memang muslim lah, tapi muslimun mukmin dah jadi muqayyad. Dia sifat kepada muslim itu adalah mukmin, jadi dia muqayyad. Kalau kita sebut muslim saja, dia mutlak, tapi bila kita tambah mukmin, dia jadi muqayyad. Itu beza secara umumnya antara umum dan khusus, mutlak dan muqayyad. Muqayyad ni dia lebih kepada sifat dalam yang umum tersebut, sifat dia. Yang khusus ni, dia lafaz itu sendiri dah khusus, hanya jenis yang tertentu sahaja. Dan dia ada tadakhul lah antara umum, khusus, mutlak dan muqayyad. Wallahu a'lam. Apa gayanya semua? Ya. Okey. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, soalan ringkas berkenaan dengan perbincangan kita ni. Seolah-olah bila kita lalu berkenaan dengan al-amru bil mutlaq ni Ustaz, Imam Syatibi nak menunjukkan bezanya antara adanya mutlak dan adanya muqayyad. Kenapa Imam Syatibi datangkan penerangan berkaitan benda ni? Adakah disebabkan ulama usul yang sezaman dengan dia datang dengan maknanya pandangan yang tak setuju adanya amrul mutlak dan muqayyad? Dan adakah kalau ada, adakah pandangan tu datang daripada kalangan usuliyin Asy'ariyah ni juga? Maksudnya bukan adakah Mu'tazilah aja yang bawa pandangan tu? Dia nak siapa? Wallahu a'lam. Barakallahu fi, jazakallahu khairan. Kalau sebelum ni kita dah baca dalam kitab Miftahul Usul At-Tilmisani, dia dah sebut masalah ni, mana ada khilaf di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah dalam al-mutlaq ataupun al-amru bil mutlaq dan muqayyad ini. Jadi dah dibawa pinjangan, dah ada khilaf di kalangan para ulama, adakah perkara yang muqayyad ataupun yang muqayyad itu mesti diambil kepada yang mutlak ataupun tidak. Jadi di sini Imam Asy-Syatibi dia nak seolah-olahnya nak menyelesaikan masalah tersebut, mana tak ada khilaf sebenarnya. Benda tu sepatutnya tak berlaku khilaf. Maknanya janganlah kita nak khilaf, lepas ni tak payah khilaf dah. Maknanya aku dah letak dalam kitab aku Muwafaqah ni nak cerita bahawa bila al-amru mutlak memang dia mutlak. Janganlah kita nak takyidkan, kerana khilaf tu berlaku. Macam tadi lah contoh raqabah, bila Allah Ta'ala sebut dalam kafarah tu qatlu al-khata', dia raqabah mukminah, tapi dalam ayat yang lain mesti raqabah. Jadi sebagian ulama bila dilihat satu ayat mutlak, satu ayat yang muqayyad, dia ambil yang mutlak tersebut semua dia masukkan muqayyad. Jadi Imam Syatibi dia menolak pandangan tersebut dengan dalil-dalil yang dia bawa dan menolak secara syubhah tadi. Nak ceritanya, lepas ni bila kita baca saja ayat al-amru mutlaq, memang dia mutlak dan tidak akan jadi muqayyad. Maksudnya tak payah kita nak sibuk-sibuk lagi fikiran kita adakah dia mutlak ataupun muqayyad. Maksudnya dia nak membantu para mujtahid. Maksudnya lepas ni seolah-olahnya dia telah putuskan masalah ni, tidak ada khilaf bahawa yang dimaksudkan adalah al-mutlaq tersebut, bukan muqayyad. Itu antara usaha Imam Syatibi lah, dia cuba ambil isu yang mana nampak ada khilaf,
dan boleh diselesaikan, maka diselesaikan. Maka dia akan jadi satu kaedah yang mana lebih macam soalan nak kata qat'i lah. Ini sepatutnya berlaku. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ustaz. Okey, buat gayanya semua boleh faham. Alhamdulillah. Jadi kita tangguh dahulu majlis kita dan ucapkan selamat hari raya insya-Allah. Dan wukuf esok. Semoga Allah Ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Dan kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات بالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat hari raya Ustaz. Selamat